like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 4 iaitu tajuk 12.1 Penggunaan Tenaga Nuklear. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak menyenaraikan negara yang menggunakan tenaga nuklear. Yang kedua, kita nak membanding bezakan kesan baik dan kesan buruk tenaga nuklear. Dan yang ketiga, kita nak menyatakan kebaikan tenaga nuklear berbanding sumber tenaga yang lain. Okey, sebelum kita mula, adakah awak tahu? Tahu apa? So, cikgu nak share satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Hadid ayat 25. Dan kami, iaitu Allah, ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maknanya dalam Al-Quran dia dah bagi tahu dah Allah telah ciptakan satu besi yang sangat kuat. Maknanya dia mempunyai kekuatan yang hebat. Iaitu bila manusia discover, dia jumpalah uranium. Uranium ni adalah yang menghasilkan tenaga nuklear. Okey, pernah dengar tak Squid Game? Squid Game ni yang trending sekarang kan. Squid Game ni, okey, apa kaitan dia cikgu? Padahal nak ajar nuklear kan. So, jika frontman beri awak kotak hitam ni, kan kotak hitam yang ribbon pink tu, adakah awak tahu dalam tu ada apa? Kan? So, mestilah tak tahu. Ni frontman. So, mestilah tak tahu kan? Sebab yang tahu isi dalam tu, mestilah frontman je kan? Yes, sebab apa? Sebab dia yang prepare kotak hitam tu. Betul tak? So, orang yang prepare tu yang tahu apa benda dalam tu. So, sebenarnya samalah macam dunia ni. Allah yang menciptakan semua ni. Sebab tu Allah boleh explain apa yang ada di langit dan di bumi secara terperinci. So, semuanya tertulis dalam Al-Quran. Macam surah Al-Hadid yang cikgu baca tadi. Kan macam mana Allah tahu ada satu besi yang mempunyai kekuatan yang hebat? Sebab Allah yang cipta. Sebab tu Allah tahu. Alright? So, jom kita belajar pasal tenaga nuklear. So, apakah tenaga nuklear? Kalau dengar nuklear, masa awak nak ingat bom-bom tu kan? So, jom kita belajar. So, apakah tenaga nuklear sebenarnya? So, tenaga nuklear ni, dia adalah merupakan tenaga alternatif. Alright, alternatif untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey? Okey, jom kita lihat negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear. Ada 30 negara. Malaysia termasuk ke tidak? Jom kita tengok. Alright, ni adalah peta. So, kalau based on this one, dia kata yang menggunakan tenaga nuklear yang paling banyak adalah yang pertama adalah Amerika Syarikat ataupun US. Alright, yang kedua adalah Rusia. Yang ketiga adalah Perancis. Yang keempat adalah Slovakia. Yang kelima adalah Japan. Dan yang keenam adalah South Korea. Kenapa negara-negara ni pilih tenaga nuklear? Jom kita belajar. Inilah soalan cikgu. Kenapa negara-negara besar ni menggunakan tenaga nuklear? Ada apa dengan tenaga nuklear? Okey, adakah awak tahu kenapa negara-negara besar tadi dia menggunakan tenaga nuklear? Jom kita tengok kenapa. Nampak ni, from this small uranium piece, nampak ni daripada kecil macam tu, macam besar singkat kan?
dia boleh menggantikan 500 liter minyak. Awak bayangkan 500 liter petrol tu dia boleh ganti daripada kecil tu je. Dan dia boleh menggantikan 1 tan arang batu dan dia boleh menyalakan elektrik kat satu rumah ni selama 4 bulan. Awak rasa bagus ke tak bagus? Nampak bagus kan? Ya, dia sangat bagus kerana dia boleh menghasilkan tenaga yang lebih besar dan lebih efisien. Dan yang paling penting, tenaga nuklear ni dia bebaskan gas rumah hijau iaitu karbon dioksida yang sedikit berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Nanti cikgu tunjuk. Dan yang ketiga adalah since bahan material kita ni kecil, maknanya sisa dia kan, waste dia yang terhasil pun sedikit je lah. Maknanya sebab kita punya barang sikit, so sampah dia sikit je lah. Maknanya bagus tak tenaga nuklear? Yes, very good. Tapi kenapa orang tak nak tenaga nuklear? Sebab nama dia tenaga nuklear. Okey, cikgu nak share graf pembebasan gas rumah hijau iaitu karbon dioksida. Okey, this is life cycle greenhouse gas emission. Kita tahu greenhouse gas ni adalah karbon dioksida. Kita dah belajar dekat bab 3, tingkatan 5. Kita tahu kan kalau asap dalam tu ada karbon dioksida, bila karbon dioksida ni pergi ke atmosfera, dia akan menyebabkan apa? Yes, dia akan menyebabkan pemanasan global atau kesan rumah hijau ataupun kita boleh panggil dia menyebabkan bumi makin panas. So, bagus tak karbon dioksida? Tak bagus. Okey, sekarang kita nak compare. Sekarang Malaysia, untuk pengetahuan awak, Malaysia guna coal, arang batu. Alright, so kalau awak tengok daripada graf ni kelas, awak tengok kalau bacaan untuk arang batu, nampak tak 1000? Maknanya dia menghasilkan 1000 gram karbon dioksida per kilowatt hour. Banyak tak dihasilkan karbon dioksida? Yes, sangat banyak. Cuba tengok nuklear. Yes, nuklear menghasilkan, nampak? Tak sampai 100 pun, tak sampai 50 pun. Cikgu rasa dalam 10 kot. So, dia menghasilkan kurang sangat karbon dioksida. So, sebab tu kita panggil dia tenaga nuklear ni, dia lebih mesra alam. Kerana dia tak menyebabkan bumi makin panas. So, bagus tak tenaga nuklear? Yes, dia sangat bagus. Okey, cikgu nak tunjuk awak graf kadar kematian per 1 terawatt hour. Tadi kita tengok karbon dioksida kan. Sekarang kita tengok kadar kematian. Kita guna mana? Yes, Malaysia masih menggunakan coal iaitu arang batu. So, nampak tak? Untuk mendapatkan 1 terawatt hour, kadar kematian dia adalah 100 orang. Tapi cuba tengok nuklear. Yes, nuklear kadar kematian paling sedikit. Nampak tak? So, bagus tak tenaga nuklear? Yes, sangat bagus. Tapi kenapa kita tak nak guna tenaga nuklear? Sebab nama dia tenaga nuklear. Tak ada, jom kita belajar nanti, okey? Okey, mari kita lihat kegunaan tenaga nuklear. Tadi cikgu kata dia bagus kan? So, bagus tak dia? Bagus sebab apa? Okey, one of the reason tenaga nuklear ni kita guna sebagai tenaga elektrik. Ni kegunaan yang paling besar, kita guna dia sebagai tenaga elektrik. Alright, yang kedua, tenaga nuklear juga kita gunakan untuk membuat senjata nuklear. Yang ketiga, dia juga boleh membantu dalam bidang apa? Pertanian, dalam bidang pengawetan makanan dan makanan boleh jadi tahan lebih lama. Bagus kan? So, tak adalah makanan tu rosak kan? Yang keempat, kegunaan dia adalah dalam bidang perubatan. Maknanya kita guna tenaga nuklear iaitu radioaktif untuk kita buat X-ray, untuk bunuh sel kanser, untuk mensteril alat-alat pembedahan. So, banyak kegunaan dia. So, next yang kelima adalah dalam bidang perindustrian, dia juga boleh mengesan kebocoran paip air bawah tanah kan. Macam mana kita nak tahu bawah tu bocor kan? So, kita boleh guna nuklear. Okey. Okey, mari kita lihat apakah kelebihan dan keburukan tenaga nuklear. Tadi cikgu cerita yang baik-baik je kan? So, jom kita tengok apakah kelebihan dan keburukan tenaga nuklear. Okey, kebaikan yang pertama adalah tenaga nuklear dia boleh menghasilkan tenaga elektrik yang lebih besar, efisien, murah, cepat dan lebih bersih dengan bahan api yang sedikit. Ingat tak tadi dia kecil macam SIM card kan? Tapi dia boleh generate elektrik selama 4 bulan untuk satu-satu rumah kan? So, tenaga dia lebih besar kan? Lagi bagus lah. So, yang kedua, dia membebaskan jumlah gas rumah hijau iaitu CO2, karbon dioksida yang sedikit berbanding sumber tenaga yang lain. So, kita panggil dia sangat mesra alam. Yang ketiga, bahan nuklear seperti uranium-235 masih wujud secara semula jadi dalam kuantiti yang banyak. Maknanya uranium ni masih banyak lagi. Kan? So, yang keempat, pembinaan stesen jangkauan nuklear tidak memerlukan kawasan yang luas pun. Maknanya bagus tak? Bagus. Macam kita nak buat kincir angin kan. Pernah tengok kincir angin tapi kat Malaysia tak ada. Dekat negara-negara lain yang menggunakan kincir angin, dia perlukan kawasan yang sangat luas untuk dapatkan
angin tu untuk dia generate elektrik. Tapi kalau untuk membina jana kuasa nuklear, kita tak perlukan kawasan yang luas pun. Okey, kita tengok pula keburukan. Alright. Keburukan yang pertama, dia boleh menyebabkan masalah kesihatan, mutasi atau kematian kerana terdedah kepada sinaran radioaktif. Maknanya menyebabkan masalah kesihatan kita lah. So, yang kedua, kos pembinaan, penyelenggaraan dan pembaik pulihan stesen jana kuasa nuklear adalah sangat-sangat tinggi. Malaysia mampu tak? So, dia kata kat sini dianggarkan kos yang diperlukan untuk membina loji nuklear mencecah 8.2 bilion hingga 12.8 bilion. Ini dah tak main juta-juta dah. Dia main bilion-bilion sekarang. Kan, kos dia sangat-sangat tinggi. Yang ketiga, kalau ada penyalahgunaan tenaga nuklear untuk tujuan keganasan atau pasaran gelap, ni adalah keburukan dia. Sebenarnya bukan tenaga nuklear je ada salah guna, internet pun ada, kan, fitnah orang sana sini kan. Dan dakwah. So next, keburukan yang keempat adalah kemalangan di stesen jana kuasa tenaga nuklear. Ni adalah keburukan kalau ada berlaku kemalangan. So dia bahaya, alright? Bab 12.1 telah tamat. Mari kita jawab soalan praktis formatif 12.1 bersama-sama. Okey, soalan cikgu yang pertama. Nyatakan 3 buah negara utama yang menggunakan sumber tenaga nuklear di dunia. Tak ada cikgu banyak kan, ajar negara kan. Sekarang cikgu nak 3 je. Okey, yang soalan kedua adalah apakah kebaikan menggunakan tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga yang lain? Kita dah belajar tadi. So, jawapan dia apa? 3 buah negara yang paling besar siapa? Yes, yang paling besar adalah you boleh tulis Amerika Syarikat, ataupun you boleh tulis Perancis, ataupun you boleh tulis Japan, ataupun you boleh tulis Rusia. Alright, kebaikan dia? Apa kebaikan tenaga nuklear? Yes, kebaikan tenaga nuklear dia boleh menghasilkan jumlah tenaga yang sangat banyak berbanding bahan api fosil. Ingat tak, dia macam besar singkat tapi dia boleh menggantikan 500 tan petrol, minyak kan. So power kan, So yang kedua, kelebihan tenaga nuklear adalah dia membebaskan gas rumah hijau iaitu CO2 yang sedikit. So itu saja untuk tajuk 12.1. So, cikgu harap you faham tajuk ini dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. Okey, bagi sesiapa yang baru jumpa channel cikgu, jomlah like dan subscribe channel cikgu Azhar Zakiah binti Mak Saleh untuk mempelajari tajuk sains KSSM tingkatan 4 yang lain. Okey semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.